Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Muhammad Noh Johari. Saya Umi Masitas Osman. Berita-berita utama malam ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menzahirkan harapan agar PKBN akan dapat dipertingkatkan lagi melalui nilai tambah ke arah program yang lebih holistik dan inklusif. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota bersabda negara Brunei Darussalam dan Jepun mempunyai kerjasama yang sangat baik dalam bidang tenaga, perdagangan dan pelaburan, pendidikan dan pertukaran antara rakyat. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muhyiddin Wadaulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Kariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menzahirkan harapan agar program khidmat bakti negara PKBN akan dapat dipertingkatkan lagi melalui nilai tambah ke arah program yang lebih holistik dan inklusif. PKBN juga titah baginda akan dapat melatih lebih ramai lagi para belia seperti melibatkan lepasan-lepasan institusi pendidikan tinggi. Bertitah pada upacara perbarisan tamat latihan PKBN pengambilan ke-12 di kem latihan PKBN Batu Apoi, daerah Temburong pagi tadi. Kebawah Duli Yang Maha Mulia memulakan titah dengan menzahirkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat hadir dan menyaksikan upacara perbarisan tamat latihan PKBN pengambilan ke-12. Beta mengucapkan syabas kepada pelatih-pelatih PKBN di atas pertunjukan perbarisan yang penuh semangat sebentar tadi. Beta dengan besar hati mengucapkan tahniah kepada semua 469 orang pelatih PKBN pengambilan ke-12 di atas kecekalan mereka mengikuti latihan selama 14 minggu dengan penuh semangat dan sabar. Ini bererti seramai lebih 4,000 belia telah pun berjaya mengikuti latihan ini sejak penubuhan program khidmat bakti negara 11 tahun yang lalu. Beta turut berbangga di atas pencapaian ini sambil tidak lupa merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada para ibu bapa dan penjaga di atas dorongan dan sokongan mereka untuk kejayaan program ini. Beta berharap supaya program ini akan terus menghasilkan belia-belia negara yang cemerlang, yang bertanggungjawab dan berdisiplin, yang mempunyai ciri-ciri kepimpinan yang dibanggakan. Sukat-sukat kepimpinan yang dibanggakan itu titah baginda ialah apabila para belia bersedia untuk menyumbangkan khidmat bakti mereka kepada ummah dan negara walaupun tanpa imbalan berupa mata benda. Kesediaan seperti ini memang sukar didapati, tetapi beta yakin para belia kita di negara ini boleh dipercayai sebagai tidak menghampakan. Terutama para belia di era merdeka. Mereka malu untuk menarik diri dari perjuangan memperkasa bangsa dan negara. Mereka sedar bahawa mereka adalah ejen masa depan yang cepat berubah. Mereka tidak sanggup untuk menunggu lama-lama sebarang perubahan yang menjadi sasaran. Maka lantaran itu,
Beta ingin melihat program ini akan dapat dipertingkatkan lagi melalui nilai tambah ke arah program yang lebih holistik dan inklusif, termasuk dengan mengambil kira peringkat kecerdasan, level of fitness dan juga kesihatan mental health para pelatih. Ke arah itu, sokongan dan dukungan oleh institusi keluarga adalah sangat penting dalam sama-sama mewujudkan persekitaran yang kondusif bagi pelatih-pelatih meraih kecemerlangan. Dengan mengambil kira semua elemen-elemen ini, insya-Allah program khidmat bakti negara akan lebih inklusif dan boleh memberikan kesan yang berpanjangan kepada cara hidup para pelatih sehingga menjadi orang yang berjaya di dunia dan di akhirat. Kebawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya merafakkan doa agar program khidmat bakti negara serta kem PKBN akan terus berkembang maju. Sebagai langkah ke hadapan, beta berharap program khidmat bakti negara ini akan dapat juga melatih lebih ramai lagi para belia seperti melibatkan lepasan-lepasan institusi pendidikan tinggi supaya kesan baik daripadanya boleh memberikan belia-belia kemahiran dan keyakinan untuk menyumbang kepada pembangunan negara dan sekaligus mencapai matlamat wawasan negara 2035. Untuk akhirnya, beta sekali lagi mengulangi ucapan setinggi-tinggi tahniah kepada semua pelatih PKBN pengambilan ke-12 yang telah berjaya menamatkan latihan mereka. Beta juga tidak lupa merakamkan ucapan penghargaan kepada semua pihak pengurusan dan para jurulatih PKBN atas usaha mereka melatih dan mendidik para pelatih. Semoga program khidmat bakti negara serta kem PKBN akan terus berkembang maju dan sentiasa di dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada upacara pembarisan tamat latihan PKBN pengambilan ke-12, 6 pelatih menerima anugerah terbaik setiap jurusan. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan mengurniakan anugerah tersebut. Upacara berlangsung pagi tadi di Padang Kawat, kem latihan PKBN Batu Apoi. Keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Sejurus keberangkatan, Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menerima hormat diraja dan memeriksa perbarisan. Tamat latihan bagi program khidmat bakti negara bagi pengambilan ke-12 yang terdiri daripada seramai 4 Dari 469 pelatih, 314 daripadanya pelatih lelaki dan selebihnya pelatih perempuan. Anugerah pelatih terbaik dikurniakan kepada 6 penerima.
Anugerah pelatih lelaki dan perempuan terbaik kawat masing-masing dianugerahkan kepada Awang Muhammad Sufi Muazzam bin Saiful Nizam dan Dayang Siti Nur Bahriah binti Muhammad Norman Shah. Awang Taufik Nur Hidayat bin Timbul, anugerah pelatih lelaki terbaik jasmani dan Dayan Nur Farhana Syahira binti Muhammad Faizal, anugerah pelatih perempuan terbaik jasmani. Awang Muhammad Zul Helmi Hashim bin Jainuddin dan Dayang Nur Lili Izzati binti Abdul Hamid masing-masing menerima anugerah pelatih lelaki dan perempuan terbaik keseluruhan. Daulat mewakili penting. Daulat mewakili penting. Daulat mewakili penting. Doa selamat dibacakan oleh Dr. Nur Muhammad Firdaus bin Abu Bakar, Pegawai Keagamaan dan Kerohanian PKBN. في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Dari Padang Kawat ke bawah Duli Maha Mulia berkenan berangkat ke Blok 1 kem latihan PKBN bagi menyaksikan pameran-pameran mengenai program Jati Diri PJD oleh Manpower Planning and Employment Council MPEC. Sebagai program intervensi berdasarkan maklum balas pihak industri, PJD berhasrat melahirkan tenaga kerja tempatan lebih berdisiplin dan berdaya tahan. Peluang beramah mesra dengan baginda menjadi motivasi kepada para pelatih PKBN. Keberangkatan baginda ini jelas mencerminkan keprihatinan baginda dalam membentuk golongan belia sebagai aset negara bersemangat kental dan berdisiplin.
Selepas keberangkatan ke PKBN, ke bawah Duli Yang Maha Mulia berangkat melawat dua buah institusi pendidikan kerajaan di daerah Temburong. Sekolah Rendah Sultan Hassan Pekan Bangar antara yang mendapat perhatian baginda. Dirasmikan pada tahun 1926, Sekolah Rendah Sultan Hassan merupakan salah sebuah pusat kecemerlangan pendidikan inklusif. Baginda meneruskan keberangkatan dengan meninjau Sekolah Rendah Selapun di Mukim, Batu Apoi. Mereka semua kat sini. Suasana panas belajar. Suasana panas belajar. Ya, tidak selesai. Ditubuhkan pada tahun 1973, Sekolah Rendah Selapun mempunyai 20 murid sekolah dan 8 tenaga pengajar. Ini yang paturan saya. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzuddin Wad Daulah. Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri bersabda, tahun ini menandakan ulang tahun ke-40 penubuhan hubungan diplomatik di antara negara Brunei Darussalam dan Jepun dengan kedua-dua buah negara mempunyai kerjasama yang sangat baik dalam bidang tenaga, perdagangan dan pelaburan, pendidikan dan pertukaran antara rakyat. Mengenai kerjasama serantau, Duli Yang Teramat Mulia bersabda, mengenai kerjasama rapat antara kedua-dua buah negara ke arah memajukan usaha-usaha pembangunan komuniti ASEAN di bawah perkongsian komprehensif strategik dalam memelihara keamanan dan kemakmuran serantau. Duli Yang Teramat Mulia bersabda semalam semasa berkenan berangkat menghadiri majlis resepsi ulang tahun ke-40 penubuhan hubungan diplomatik di antara negara Brunei Darussalam dan Jepun yang berlangsung di Imperial Hotel, Tokyo. Sebelum majlis resepsi tersebut, Duli Yang Teramat Mulia mengalukan keberangkatan His Imperial Highness Crown Prince Akishino dan seterusnya membuat perjumpaan bersama His Imperial Highness. Duli Yang Teramat Mulia dan His Imperial Highness kemudiannya dijunjung berangkat masuk ke Dewan bagi majlis resepsi.
Majlis dimulakan dengan lagu kebangsaan negara Brunei Darussalam dan Jepun diikuti dengan ucapan alu-aluan daripada Tuan Yang Terutama Haji Shahabuddin bin Haji Musa, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Jepun selaku hos majlis. Duli Yang Teramat Mulia bersabda, keyakinan dan kepercayaan yang sekian lama wujud di antara Kerajaan Brunei, Shell dan Mitsubishi Corporation sejak tahun 1969 menyumbang kepada kerjasama dalam bidang tenaga yang sangat baik dan sedang dinikmati oleh kedua-dua buah negara. This year marks the 40th anniversary of diplomatic relations between Brunei Darussalam and Japan. There is much to celebrate with excellent cooperation in energy, trade and investment, education and people-to-people exchanges. The confidence and trust built over the years between the Brunei government, Shell and Mitsubishi Corporation in 1969 has put in place the excellent energy cooperation that we enjoy today. In 2022, we marked this enduring partnership by celebrating the 50th anniversary of BLNG shipment to Japan, and we look forward to deepening these ties in the near future. Duli Yang Teramat Mulia dalam sabda juga mengalu-alukan penyelesaian aturan pengecualian visa. Finalization of the visa waiver arrangement during this visit. This will further ease travel for our people and facilitate the movement of goods and services, particularly as we mark the 2024 Brunei-Japan Friendship Year. Towards this end, we also appreciate Japan's contribution to the ASEAN Junior Fellowship Program that was promoted by His Majesty in 2021 in bringing our people closer together and instilling a greater understanding of ASEAN. Tuan Yang Terutama Yoshimasa Hayashi, Chief Cabinet Secretary of Japan selaku Wakil Kerajaan Jepun juga menyampaikan ucapan. Duli Yang Teramat Mulia dan His Imperial Highness kemudian beredar menyaksikan pameran, mengetengahkan dan mempromosikan produk dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh negara Brunei Darussalam. Pameran disertai oleh agensi-agensi kerajaan dan syarikat-syarikat serta pihak-pihak perniagaan utama yang bergiat aktif dengan pihak industri minyak dan gas Jepun, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, Jabatan Tenaga, Jabatan Perdana Menteri, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, Lembaga Kemajuan Ekonomi Brunei, Royal Brunei, The Empire Brunei, Darussalam Enterprise, Brunei Gas Carrier Sdn Bhd, Brunei Shell Petroleum, Gas Cecair Asli Brunei Sdn Bhd dan Brunei Methanol Company. Terdahulu dari itu, Duli Yang Teramat Mulia juga berkesempatan untuk berjumpa dengan wakil-wakil perniagaan Jepun dari beberapa syarikat termasuk Tokyo Gas, Japan's Energy for a New Era JERA, Japan Petroleum Exploration JEPEX dan Mitsubishi Corporation. Empat 40 tahun hubungan diplomatik negara Brunei Darussalam dan Jepun telah mempamerkan komitmen berterusan kedua-dua buah negara untuk mengukuhkan hubungan muhibah dan kerjasama yang sekian lama terjalin dalam bidang-bidang seperti ekonomi, tenaga dan pertukaran antara masyarakat. Sebagai salah satunya rakan perdagangan utama negara Brunei Darussalam dalam bidang tenaga, keberangkatan rasmi Duli Yang Teramat Mulia ke Jepun juga meningkatkan peluang-peluang untuk meningkatkan kerjasama antara kedua-dua belah pihak dalam sektor tenaga.
Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtar Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muhyiddin Wadaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengira Anak Isteri Pengira Anak Sarah binti Pengiran Haji Saleh Rahman berkenan berangkat mengadakan lawatan ke Kyoto, Jepun. Berangkat bersama Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia adalah Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Abdul Muntakim, Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Munira Madhul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Muhammad Aiman dan Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Fatimah Az-Zahra Raihanul Bolkiah. Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia mula-mula berangkat mengadakan lawatan ke Kyoto Center Imperial Palace. Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia disembahkan penerangan mengenai sejarah istana berkenaan dan melawat beberapa kawasan di istana tersebut. Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia kemudian berangkat ke Kinkakuji yang juga dikenali sebagai Golden Pavilion. Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia disembahkan penerangan serta mengadakan lawatan ke kuil Zen Buddhist, salah satu daripada 17 lokasi di bawah Historic Monuments of Ancient Kyoto yang merupakan tapak warisan dunia UNESCO. Peruntukan bagi Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri diluluskan pada hari ke-9 mesyuarat pertama dari musim permesyuaratan ke-20 Majlis Mesyuarat Negara bersidang. Laporan lanjut sidang Majlis Mesyuarat Negara menyusul selepas ini. Mesyuarat pertama dari musim pemesyuaratan ke-20 Majlis Mesyuarat Negara bersidang bagi hari ke-9 hari ini dengan meluluskan peruntukan bagi Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri. Sebelum meluluskan peruntukan tersebut pada sidang sebelah pagi, Dewan mendengarkan penjelasan Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan dan Ekonomi Kedua mengenai inisiatif agensi kerajaan dan peranan institusi kewangan tempatan dalam membantu pengusaha mikro, kecil dan sederhana PMKS untuk mendapat akses kepada modal kewangan. Menurut Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, hasil dapatan dari MSME Festival yang diadakan baru-baru ini, 180 pengusaha PMKS tempatan mempamerkan produk mereka dan 10 buah syarikat pengimport telah dijemput untuk meneroka peluang bagi bisnes matching. Hasil daripada festival berkenaan sebanyak 34 produk pengeluaran tempatan seperti produk bakery, produk makanan laut dan barangan daging beku, udang kering, bahan rempah, sos, produk minuman, produk pertanian dan lain-lain telah dikenapasti oleh syarikat-syarikat pengimport berkenaan untuk diekspor. Festival ini telah membuktikan bahawa negara Brunei Darussalam mempunyai potensi untuk mengeluarkan produk yang boleh diekspor. Isu mengenai permainan claw machine yang dibangkitkan sebelum ini pula mendapat penjelasan daripada Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman menyatakan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri telah mengemaskini garis panduan pemberian lesen hiburan awam dengan tidak lagi membenarkan pengeluaran lesen mesin-mesin cakar atau mesin-mesin permainan seumpamanya. Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, Jabatan-Jabatan Daerah, Jabatan-Jabatan Bandaran pada masa ini telah mengenal pasti syarikat-syarikat yang telah dikeluarkan lesen hiburan awam sebelum fatwa mufti berkenaan dikeluarkan dan akan dikeluarkan notis untuk memberhentikan operasi ke atas mesin-mesin yang dimaksudkan.
Pihak kementerian juga dari masa ke semasa bekerjasama dengan Jabatan Musti Kerajaan dalam pelaksanaan tindakan terhadap permainan-permainan lain yang boleh dikategorikan sebagai judi. Sidang juga mendengarkan pembentangan cadangan peruntukan bagi Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri. Yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Irwan bin Pehin Datuk Pekermajaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kedua, dalam mukadimahnya antara lain menjelaskan mengenai usaha menaik taraf infrastruktur kementerian berkenaan serta mengalu-alukan rancangan kemajuan negara ke-12. Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri melalui rancangan kemajuan ini insya-Allah akan melaksanakan beberapa projek pembangunan yang bukan saja akan menaik taraf infrastruktur kementerian, bahkan juga memelihara aset-aset kerajaan pejabat-pejabat perwakilan kita di luar negara. Projek penaik tarafan infrastruktur ini akan membolehkan kementerian untuk menampung kapasiti keseluruhannya pegawai-pegawai dan kaki tangan kementerian ini, yang mana pada masa ini ada sebahagian besarnya ditempatkan di pusat persidangan antarabangsa. Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kedua juga mengongsikan mengenai perlunya kementerian tersebut untuk lebih cekap dan tegas dalam menghadapi cabaran akibat persekitaran geopolitik yang semakin bergolak. Negara Brunei Darussalam sentiasa konsisten dalam dasar pendekatannya yang berbaik-baik dengan semua negara, saling hormat-menghormati serta tidak campur tangan dalam hal ehwal dalaman negara-negara lain demi memastikan kedaulatan serta kepentingan negara sentiasa dihormati dan terpelihara. Seiring dengan itu, pendekatan negara dalam menyelesaikan sebarang pertikaian secara aman melalui dialog, perundingan, bekerjasama demi manfaat bersama serta in accordance with Undang-Undang Antarabangsa dan Piagam Bangsa-Bangsa Bersatu perlu kekal menjadi sandaran dasar luar kita. Juga ditekankan pendirian negara Brunei Darussalam berhubung isu Palestin. Negara Brunei Darussalam berterusan dan secara konsisten berulang kali mengecam dan mengutuk sekeras-kerasnya pencerobohan yang berpanjangan, iaitu prolonged occupation, serta pencabulan yang berterusan, continued violation, ke atas hak rakyat Palestin, the inalienable rights of the Palestinian people oleh kuasa penjajah tanah Palestin, occupying power. Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri juga akan terus menekankan sokongan dan rasa solidariti terhadap perjuangan rakyat Palestin ke arah penubuhan sebuah negara Palestin yang merdeka dan berdaulat berdasarkan garis sempadan pra tahun 1967 dengan Baitul Maqdis Timur sebagai ibu negaranya. Mengenai usaha memantau keberadaan serta kesejahteraan para delegasi dari negara Brunei Darussalam di luar negeri yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Awang Abdul Aziz bin Haji Hamdan, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kedua menjelaskan pemantauan tersebut bersandarkan kepada e-register. Ini telah disambut oleh kaki tangan kedutaan Brunei. Pentingnya bagi mereka untuk mendaftar melalui e-register dan untuk juga untuk memastikan mendapatkan bantuan, dapat dibantui sekiranya ada emergency ataupun keperluan. Walaupun insurans perjalanan ini tidaklah mandatory, tetapi ada baiknya untuk bersedia sekiranya berlaku emergencies. Selepas meluluskan peruntukan Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri, sidang mendengarkan mukadimah mengenai perancangan dan hala tuju peruntukan bagi Kementerian Kewangan dan Ekonomi serta jabatan-jabatan di bawahnya. Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua dalam mukadimahnya menjelaskan kementerian tersebut berusaha mencapai 4 aspirasi di dalam pelan strateginya bagi tahun 2021 hingga 2025.
Pertama, pembangunan dan pelbagaian ekonomi. Kedua, mengekarkan kemampanan fiskal melalui penggunaan peruntukan kewangan kerajaan yang efisien. Ketiga, penlibatan dan kerjasama yang efektif dengan pihak berkepentingan. Dan keempat, penyampaian perkhidmatan yang cemerlang. Juga dikongsikan pelancaran sistem Tafiz 2.0 pada 1 April tahun ini bagi menyokong pelan transformasi digital kerajaan ke arah mencapai hasrat sebagai Smart Nation. Tafiz 2.0 ini akan mempunyai perisian modul tambahan yang tidak terdapat pada sistem Tafiz pada masa ini. Antaranya modul-modul seperti pembekalan dan pelanjauan akan dapat dikendalikan secara atas talian dan modul projek sistem bagi pemantauan projek-projek di bawah RKN 12 dapat dilaksanakan dengan lebih sistematik dan efisien. Penerapan aspirasi open and globally connected economy dalam Brunei Darussalam's Economic Blueprint antara isu yang ditimbulkan semasa persidangan sebelah petang yang membahaskan tajuk di bawah perbelanjaan Kementerian Keuangan dan Ekonomi. Persoalan yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Dayang Haja Rosmawati binti Haji Abdul Momin itu mendapat penjelasan daripada Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan dan Ekonomi kedua. Ini boleh menubahkan di Brunei dan mengembangkan sayap mereka. Kan diversify ekonomi kita ni perlu mikirkan masa panjang. Jadi untuk memikirkan panjang untuk kita ni menarik lebih banyak FDI ke dalam negeri supaya diorang dapat ekspor. Jadi untuk diorang ekspor ke negeri-negeri lain, kita ni mesti juga melihatkan kepada global market that kita ni punya trade policy adalah up to date and modern. Turut dikemukakan ialah persoalan mengenai peningkatan penipuan dalam talian yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Dayang Chong Chin Yee, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan dan Ekonomi kedua, menjelaskan beberapa buah bank di negara ini mengambil langkah bagi memastikan keselamatan transaksi kewangan. Juga memberikan respon Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. Kalau mengambil baik segala inisiatif dan ada juga tambahan di limit kepada devices. Jadi ini ada yang bank sudah melimitkan. Jadi kalau untuk membayar menggunakan device, ia dihadkan untuk satu laptop dengan satu mobile. Satu task force telah ditubuhkan bagi menangani jenayah tipu dan scamming di bawah Jawatankuasa Keselamatan Negara. Pihak AITI juga pada masa ini sudah melaksanakan tindakan untuk menghalang nombor-nombor yang diketahui digunakan sebagai short message scam yang digunakan. Dewan menangguhkan sidangnya petang tadi dan akan disambung semula tertakluk kepada hasil penglihatan anak bulan Ramadan. Jika ianya tidak sabit dilihat, maka mesyuarat akan bersidang semula pada hari Isnin 11 Mac pukul 9.30 pagi. Dan jika anak bulan Ramadan sabit dilihat, mesyuarat akan bersidang semula pada hari Selasa 12 Mac pukul 10 pagi. Orang ramai boleh mengikuti rakaman persidangan harian melalui saluran RTB Perdana dan RTB Sukma Indra pada pukul 9 malam bagi rakaman sesi pagi dan diikuti lagi pada pukul 11 malam bagi rakaman sesi petang. Lebih RM2,400 kutipan zakat perniagaan dan zakat wang simpanan serta zakat wang simpanan pelanggan dari Bank Islam Brunei Darussalam BIBD diserahkan kepada Majlis Ugama Islam Brunei MUIB pagi tadi. Majlis penyerahannya berlangsung di bangunan tambahan Kementerian Hal Ehwal Ugama.
Zakat-zakat berkenaan diserahkan kepada Yang Berhormat Peng Urana Khatib Datuk Paruka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paruka Haji Awang Othman, Menteri Halal Agama selaku Yang di-Pertua MUIB. Hasil kutipan tersebut akan diagih-agihkan kepada asnaf zakat yang berhak di negara ini yang terdiri daripada asnaf fakir, miskin, mu'alaf, amil, al-gharimin dan ibnu sabil melalui skim-skim agihan. Kedutaan Republik Rakyat Bangladesh mengadakan majlis resepsi bersempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan dan Kemerdekaan Republik Rakyat Bangladesh ke-53. Majlis berlangsung semalam di salah sebuah hotel di Gadong. Mewakili Kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Puanan terutama Nahidah Rahman Shumona, Pesuruh Jayatinggi Republik Rakyat Bangladesh ke negara ini, dalam ucapannya menzahirkan penghargaan tinggi kehadapan Majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam atas layanan yang diberikan kepada warga Bangladesh di negara ini. Kelab rasmi penyokong Liverpool Brunei dengan kerjasama Jurudong Park Medical Centre JPMC pagi tadi mengadakan kempen derma darah. Diadakan sempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan ke-40 tahun. Kempen berlangsung di salah sebuah hotel di Brakas. Kempen dirasmikan oleh Pengiran Muhammad Amir Rizal bin Pengiran Haji Mahmud, Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Sebanyak 90 pain darah berjaya dikumpul semasa kempen ini. Pelbagai aspek kehidupan masyarakat diterapkan kepada para pelatih sepanjang mengikuti program khidmat bakti negara selama 3 bulan. Ia bagi membina jati diri yang tinggi, menjurus kepada pembinaan kesedaran diri, memperkembangkan kualiti diri seperti beriltizam, berani, cekal dan berkeyakinan. Saya menyeru kepada beliau di sana untuk menyertai PKBN kerana ianya amat membantu diri sendiri dan juga dari segi disiplin dan juga keagamaan. Saya menjadi lebih percaya diri dan saya merasa kekuatan fizikal dan mental saya meningkat daripada sebelumnya. Seruan yang saya dapat berikan kepada belia-belia di luar sana ialah jiwa hendaklah kental, sabar dan jangan mengingkari arahan yang diberikan. Manfaat saya yang saya perolehi selama 3 bulan di PKBN ini dapat menguatkan fizikal maupun mental. Tidak berpuas asa dengan apa yang diperolehi dan terus mencuba tanpa henti walaupun benda itu sudah diperolehi dengan baik. Banyak ilmu-ilmu yang belia pelajari seperti ilmu agama yang boleh meningkatkan lagi ilmu pengetahuan kita ni kepada agama. Jadi disiplin tentang kehidupan, lebih kuat lagi minda dan fizikalnya. Anak saya ni jenisnya orangnya jenis pendiam juga, pemalu. Tapi yang dilihat dari segi pengalaman anak saya di PKBN mungkin ada peningkatan lah. Diharapkannya adalah macam suka aktif lah dalam macam kecergasan, dalam latihan kecergasan itulah. 469 orang pelatih terdiri daripada 314 orang pelatih lelaki dan 155 orang pelatih perempuan yang menamatkan program khidmat bakti negara PKBN pengambilan ke-12 diraikan pada majlis penyampaian sijil penghargaan. Majlis berlangsung di kem latihan PKBN Kampung Batu Apoi pagi tadi.
Penyampaian sijil disempurnakan oleh Awang Haji Zakaria bin Haji Serudin, Setiausaha Tetap Kebeliaan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Dengan mengikuti program tersebut, para pelatih diharap akan terus aktif memainkan peranan sebagai belia yang berdikari dan berwawasan. Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunisa melalui Fakulti Bahasa Arab FBA mengadakan majlis penghargaan dan penyampaian hadiah bagi Maharajan Karnival Bahasa Arab sempena Hari Bahasa Arab Sedunia 2023. Majlis diadakan di universiti berkenaan. Penyampaiannya disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Muhammad bin Abdullah Al-Buraithin, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Kerajaan Arab Saudi ke negara Brunei Darussalam. Jabatan Hal Ehwal Masjid dengan kerjasama Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah petang tadi mengadakan majlis penyampaian surat lantikan imam sembahyang sunat tarawih bagi tahun 2024. Majlis berlangsung di Masjid As-Salihin. Penyampaian surat lantikan disempurnakan oleh Awang Misli bin Haji Abdul Karim, Pemangku Timbalan Setiausaha Tetap Pentadbiran dan Kewangan, Kementerian Hal Ehwal Ugama. Tahun ini seramai 196 orang terdiri daripada 27 pegawai masjid, 22 tenaga pengajar sebagai pemantau, 122 penuntut dan 25 lepasan pelajar Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah dilantik bagi mengimamkan sembahyang sunat tarawih. Mereka akan ditempatkan di 82 buah masjid di seluruh negara. The ASEAN Digital Credentials Platform (ACREDI) merupakan kejayaan utama kerjasama ASEAN Australia. Pengerusi bersama Komuniti Ekonomi Borneo dan Ketua Pegawai Eksekutif Dynamic Technology menyatakan perkara tersebut pada sidang kemuncak khas ASEAN Australia baru-baru ini. Dayang Haslina Taib turut menekankan ketika ASEAN menyasarkan untuk mencapai status ekonomi digital yang paling pesat berkembang di dunia menjelang tahun 2030, ACREDI berfungsi sebagai penjana teknologi di sebalik usaha Borneo Economic Community BEC untuk menjadi hub ekonomi hijau serantau, menarik perniagaan bakat perkhidmatan dan pelabur yang mampan dan digital. Sidang kemuncak khas ASEAN Australia menyediakan platform berprestij bagi pendedahan ACREDI kepada masyarakat global terdiri daripada pembuat dasar, pemimpin industri dan pihak berkepentingan yang menghadiri acara berprestij diadakan di Melbourne. Lebih 5,000 naskah Mushaf Brunei Darussalam diagihkan pada Majlis Pengagihan Mushaf Brunei Darussalam kepada pelajar-pelajar tahun 3 sekolah-sekolah rendah kerajaan dan swasta. Majlis berlangsung di Sekolah Ugama Jurudong. Pengagihan mushaf disempurnakan oleh Awang Haji Syamsul bin Haji Omar, Pengarah Pengajian Islam. Sekolah-sekolah yang menerima mushaf berkenaan terdiri dari 116 buah sekolah rendah kerajaan dan 52 buah sekolah rendah swasta di seluruh negara. Keputusan peperiksaan sijil Sekolah-Sekolah Rendah Ugama SSRU bagi tahun 1444 Hijrah 2023 Masihi telah dikeluarkan hari ini. Menurut bahagian peperiksaan Jabatan Pengajian Islam Kementerian Hal Ehwal Ugama, secara keseluruhan 5,056 calon menduduki peperiksaan tersebut. Daripada jumlah ini, 4,450 orang adalah calon sekolah dan 606 orang adalah calon bukan sekolah. Seramai 3,551 calon sekolah lulus dengan peratus pencapaian sebanyak 79.80%, meningkat berbanding pencapaian tahun 2022. Sebanyak 46 daripada 147 buah sekolah dan pusat peperiksaan yang berdaftar berjaya memperoleh pencapaian 100% lulus. Slip pernyataan keputusan calon-calon sekolah akan boleh didapati di sekolah ugama masing-masing.
Manakala calon-calon persendirian boleh mendapatkan slip pernyataan keputusan mereka di pejabat bahagian peperiksaan Jabatan Pengajian Islam di lantai bawah bangunan Kementerian Hal Ehwal Agama, Jalan Dewan Majlis semasa waktu pejabat. Mengambil manfaat akan kepentingan pendidikan bahasa Arab, Taman Asuhan Kanak-Kanak Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah pagi tadi mengadakan Majlis Taska Marhaban Ya Ramadan memartabatkan bahasa Arab. Pengisian majlis termasuk aktiviti pendidikan bahasa Arab yang disertai kira-kira 505 orang kanak-kanak dari taska tersebut. Ia dikendalikan dengan kerjasama Taska Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah bersama Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SB. Antara yang hadir, Dr. Haji Abang Hazmin bin Haji Abang Taha, pemangku Timbalan Rais Kupu SB. Menjelang kedatangan bulan Ramadan, Pusat Dakwah Islamiah Kementerian Hal Ehwal Agama melalui bahagian pembangunan mu'alaf mengadakan program tarbiyah menjelang Ramadan bersama mu'alaf. Program diadakan pagi tadi di Pusat Dakwah Islamiah. 100 orang mu'alaf menyertai program berkenaan. Semasa tarbiyah ini, para peserta didedahkan dengan perkara-perkara asas antaranya dalam bab puasa termasuklah perkara-perkara yang membatalkan puasa. .78 orang pelajar menamatkan program pravokasional sesi 2019-2023 dan 21 orang guru dilantik secara rasmi sebagai Special Education Needs Support Educators (SENS). Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Pendidikan Khas mengadakan majlis penyampaian sijil bagi para pelajar program pagi tadi di sebuah hotel di Berakas. Hadir Awang Muhammad Irwan bin Awang Haji Muhammad Said, pengurusi Shell Lifewire Brunei. Juga diadakan penyampaian sijil penghargaan dan cenderamata. Program pravokasional bertujuan menyediakan pembelajaran yang bersesuaian bagi pelajar yang mempunyai ciri-ciri khusus bagi membolehkan mereka mendapat kemahiran hidup berdikari. Program bersama memeduli atau Al-Ihtimam Anjuran Pejabat Hal Ehwal Agama Daerah Belait diungkayah sebagai platform memupuk sifat prihatin dan pemedulian terhadap masyarakat yang memerlukan. Pagi tadi, 49 buah keluarga di daerah Belait menerima sumbangan barang-barang keperluan melalui program tersebut. Diadakan bersempena menyambut kedatangan bulan Ramadan, program merupakan usaha dalam sama-sama memeduli masyarakat yang memerlukan di daerah ini. Barang-barang keperluan asasi adalah sumbangan daripada warga pejabat Hal Ehwal Agama Daerah Belait dan keluarga terdekat. Jabatan Pembangunan Masyarakat JAPIM, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan mengadakan majlis kesyukuran sempena sambutan Hari Wanita Antarabangsa. Disertai oleh lebih 150 orang, majlis diadakan di Masjid Universiti Brunei Darussalam. Antara yang menyertainya, Datin Dayang Hajah Binanun binti Haji Bungsu, isteri Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Antara pengisian majlis, tazkirah bertajuk Bangkitlah Wanita, Bahagialah Wanita. Jabatan Perkhidmatan Pos Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi hari ini mengeluarkan produk filatelik iaitu stem kenang-kenangan bersama sampul surat rasmi hari pertama sempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-40. Sebanyak 5 reka bentuk stem dengan nilai denominasi 20 sen bagi setiap satu, manakala nilai stem lembaran mini adalah RM1. Reka bentuk stem mini ini menggambarkan elemen susun atur utama pada setiap tahun acara majlis kemuncak sambutan Hari Ulang Tahun Kebangsaan. Jabatan Perkhidmatan Pos juga mengeluarkan sampul surat rasmi hari pertama dan 5 keping stem. Orang ramai boleh mendapatkan stem tetap bersama sampul surat rasmi hari pertama dengan mengunjungi cawangan-cawangan pejabat pos yang berdekatan bermula pukul 8 pagi hingga 3 petang.
Manakala esok stem tersebut boleh didapati di cawangan pejabat pos Bandar Seri Begawan bermula pukul 8 hingga 11.30 pagi. Sebarang pertanyaan lanjut hubungi talian atau email seperti yang tertera. 3 lelaki warga negara Indonesia dijatuhkan hukuman kerana tinggal lebih masa di negara Brunei Darussalam setelah PAS imigresinya mansuh. Budianto berumur 41 tahun, Ayub berumur 30 tahun dan Sujio berumur 49 tahun dijatuhkan hukuman 4 bulan penjara dan 3 kali sebatan. Kes berkenaan adalah susulan daripada operasi kabat yang dijalankan oleh Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan di kawasan rumah sewa persendirian di Mukim Lumapas.